Assalamualaikum, hai, apa khabar usahawan warga BIS kita? Selamat datang ke segmen Let's Go Usahawan bersama saya Naz Rahman, dibawakan kepada anda oleh TDC Holdings, dan kita bakal berwawancara usahawan-usahawan yang berjaya mengharumkan nama negara Malaysia. Dan usahawan kita kali ini adalah Bonda Rozita Ibrahim. Ya, pengasas Sendayu Tinggi dan juga Jamu Ratu, dan juga merupakan ikon usahawan wanita Malaysia. Kita akan menyingkap di sebalik tabir apa yang menjadikan beliau wanita besi di Malaysia. Kita saksikan. Bertuahnya badan, untungnya badan. Kepada usahawan-usahawan di luar sana, saya beruntung untuk Let's Go Usahawan ni. Episod ini kita bersama dengan Bonda Rozita Ibrahim, ikon usahawan negara, seorang wanita berkuku besi. Kuku besi pula. Orang kata otot besi. Jangan marah Bonda, kita gurau-gurau saja. Apa khabar Bonda? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dapat merasa kereta mahal. Bila kita baca tentang salah silah Bonda Rozita, kita dapat rasakan pahit atau kesusahan kehidupan suatu masa dulu. Boleh Bonda ceritakan sikit macam mana Bonda bangkit sebelum memerlukan perniagaan? Macam mana kehidupan di Kelantan masa itu? Pahit ya. Anak-anak zaman sekarang tak melalui zaman susah kita masa dulu. Kita ni memang melalui praktikal kehidupan. Kita yang jenis tak berakademik. Kita nak cari sesuatu nasib pun kita dah belajar nilai ikti syukur, iaitu belajar susahnya nak merasa nasi tu hinggap ke mulut, nak merasa ikan tu hinggap ke mulut. Jadi kita merasa semua yang ada kat muka bumi ni walaupun dapat 2-3 suap pun sedap. Lepas tu mula sebagai penoreh getah. Saya penoreh getah 20 ekar. Wow. Azabnya 20 ekar tu kan sebenarnya. Bangun pukul 12, pukul 1 pagi, pergi keluar, tinggalkan anak-anak dekat rumah buka tingkap dengan cahaya bulan supaya tak terbakar. Sebagai seorang single mother ya, menjaga 3 orang anak dan berhasrat untuk pindah ke Kuala Lumpur. Itu suatu keputusan yang saya sangat berani. Dan untuk usahawan-usahawan di luar sana, kadang-kadang kita harus ambil risiko. Apa yang mendorong Bonda untuk berpindah ke Kuala Lumpur mencuba nasib? 3 anak nak hidup dengan kau ni, kalau kau tak ubah nasib kau, orang akan hina kau macam mana, orang akan hina anak kau. Macam mana orang hina kau sekarang? Itulah anak Rozita tu, miskin merempat meminta-minta. Gitu. Jadi saya kata saya nak berhijrah tanpa pendidikan, tanpa harta, tanpa sokongan keluarga. Saya kena berani berubah daripada saya terus menjadi penoreh getah. Jadi saya pindah ke KL tu, saya pergi seorang. Jadi saya merantau, menumpang rumah mak saudara, menumpang rumah mak saudara. Ya Allah, azabnya. Saya kata saya tak ada pilihan, saya tak boleh patah balik ke belakang. Saya kerja kilang gaji 300. Kerjalah saya dekat Motorola. Saya kerja kilang, tak ingat kilang elektronik, satu lagi saya kerja. Dari situ pendapatan rupanya nak sewa rumah pun tak mampu, nak ubah, nak bawa anak jauh sekali. Ya Allah, azabnya hidup. Gitu cerita dia. Lah. Ada kenangan manis tak dalam kita orang kata mengharungi kesusahan hidup? Saya pasti mesti ada kenangan manis di sana untuk memberi dorongan kepada Bonda. Kenangan manis saya di sebalik kemiskinan Nas ya. Dengan sebiji telur saya berkongsi makan dengan 3 orang anak. Allah. Itulah kemanisan. Dengan tumis pucuk ubi, tumis pucuk keledek, menjadikan saya nikmat bersama anak saya. Itu kemanisan. Jadi dalam Bonda mulakan Sendayu Tinggi tahun 1994, tak salah saya kan. Saya pasti semua ni tak berlalu dalam fikiran Bonda. Masa tu apa yang sedang difikirkan Bonda apabila wujud Sendayu Tinggi pada masa tu? Saya banyak tengok orang cantik sebab make up. Saya banyak tengok orang cantik sebab pakaian dia. Tetapi basic diri dia tak cantik. Dan dia cuba mencantikkan benda tu dengan benda yang sementara. Tapi bila cantik sihat dengan herba, orang susah nak buat sebab saya ada ilmu herba. Kenapa tak cuba buat? Orang tak terima tak apa, tapi janganlah menipu. Saya doktor lah, saya somebody, saya boleh buat-buat. Jangan. Berani tak saya cabar diri saya? Saya seorang perempuan tak sekolah. Saya tak ada pelajaran dan saya bukan doktor. Tapi saya jual herba. Benda yang sangat susah sebenarnya sebab saya nobody kan, tak ada akademik. Tapi boleh tak saya bersikap jujur pada masyarakat? Benda tu sebenarnya antara diri saya dengan niat saya pada Allah lah. Tapi bila saya berjaya menjadi pengasas sampai ke hari ini, alhamdulillah saya kuat dengan prinsip saya tak ada nak tipu orang.
Saya boleh je dapat status doktor apa semua. Tapi sebab saya bukan doktor, nak buat apa mengaku doktor? Lepas tu boleh je beli doktor, status doktor kan? Saya Okey. rasa ramai usahawan yang macam ni bila dia dah berjaya sikit tu, Dia nak orang panggil mula, datuk. mulalah Alah. timbul perasaan tu kan. Nak dihormati. Tak payah. Tapi untuk bonda mana satu lagi penting? Pada saya gini, Pandai ke jujur? jujur. Jujur dulu Kalau Ya. tak pandai tak jadi usahawan juga. Saya jadi usahawan, adakah saya pandai sekolah? Yang kedua, saya jujur berapa puluh tahun. Orang lain jadi pengasas mungkin 3 tahun, mungkin 6 tahun. Saya berapa puluh tahun? Jujur. Sebab Nabi Muhammad SAW, adakah dia terbukti pandai PhD apa semua? Tak ada kan? Tapi Allah bagi dia ilham. Betul? Allah bagi dia ilham. Muhammad the trustworthy. Betul, orang yang dia percaya sebab jujur amanah dia. Saya banyak dengar bonda cerita pasal kejujuran dan juga integriti lah. Sekarang ni kalau kita tengok kat Malaysia, integriti ni tidak menjadi suatu faktor utama sebab mungkin ambil terlalu lama masa nak orang kata nak kenal bonda ni sebenarnya jujur orang dia. Lama nak bina integriti tu kan. Jadi banyak usahawan nak shortcut. Pendapat Puan Rosita? Dia macam ni. Saya tak pernah fikir satu hari saya nak kaya lama-lama, Nas. Saya tak fikir saya akan kaya lama. Saya akan tak ada. Pada saya ginilah. Saya tak suka orang tipu saya. So saya jangan tipu orang. Itu je. Saya Senang tak, je senang. Itu je. Saya tak suka orang buat kat saya jangan tipu saya. Tapi orang tipu juga, Nas. Dan bila saya berniaga lama atau tak lama, itu urusan saya dengan Allah tahu. Tapi bila saya menipu orang untuk shortcut, untuk bagi tahu integriti yang you maksudkan tadi, benda paling mahal dalam diri kita sebenarnya bukan kereta mewah tau, maruah you. You yang letakkan maruah you tinggi atau rendah. You nak orang respect you, kena respect you punya pribadi. Jadi kat sini kepada usahawan-usahawan di sana, saya tahu banyak cabaran yang harus dilalui. Tapi kita nampak kebanyakan usahawan kita nampak kat media sosial wah susah lah benda tu. Kenapa kerajaan tak buat macam ni? Kenapa Saya tak bantu kerajaan. berungut. Jadi kebanyakan usahawan semakin negatif kata nak berungut. Jadi pendapat bonda tentang perkara. Okeylah macam ni lah, Nas ya. Saya daripada berniaga kaki lima sampai jadi usahawan besar. Sebenarnya bila lagi you besar berniaga, sebenarnya saya tahu benda ni salah saya cakap. Kita akan dengar kerajaan banyak support kita. Sebenarnya pihak kerajaan banyak downkan usahawan. Kenapa Sangat. bonda cakap macam tu? Okey. Pada saya, mereka bagi kita sistem. Mereka bagi rules tapi mereka sendiri tak faham tentang rules sebab mereka bukan usahawan. Kalaulah ada cara, tak ada macam mana, tak ada benda yang terlalu complicated, usahawan yang boleh pergi sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Ramai usahawan cemerlang. Tetapi orang yang ada jalan singkat, mereka cemerlang sangat laju. You faham lah ayat tu. Lepas tu bila kita nak berurusan, kita cuba untuk dapat lesen whatsoever itu. Tetapi dia punya slow, dia punya susah. Malaysia takkan maju kalau ini attitude. Saya pun tak sangka. Saya rasa teruja, saya rasa beruntung kerana saya dapat jumpa sisih bonda Rosita yang lebih lembut, yang kebanyakan orang tak nampak dan tak tahu, dan nalurinya sebagai seorang isteri, seorang ibu dan juga seorang usahawan. Jadi di sini kepada usahawan yang ingin mencari balance ataupun keseimbangan dalam hidupnya ya. Saya tahu usahawan banyak sacrifice, dia banyak berkorban masa, tenaga dan juga cinta kata kadang-kadang ya. Jadi pendapat bonda Rosita untuk usahawan yang begitu driven, yang ingin mencapai cita-citanya, apa yang harus diletakkan di depan? Nak jadi usahawan ni, dia sebenarnya tak perlu modal pun. Modal lah yang perlukan tak? Saya lalui banyak bisnes. Even saya buat company baru saya, Jamu Ratu, JRM Holistic Ya saya. modal saya tak besar. ST tak besar. Tapi bila you ada nilai amanah, orang akan percaya kat you. Sebenarnya itu adalah modal instan. PR yang sangat penting, kejujuran yang sangat penting. Dan yang saya nampak satu perkara, manusia selalu ingat modal duit you akan berjaya berniaga. Dia modal ilmu. Lagi satu, modal network. Okey. Lagi yang ketiga ialah modal instan. Modal instan apa dia? Pertama, you kena betulkan you punya sahsiah diri. You punya emosi. Selalu kita dengar potensi diri. Okey, potensi takkan digilap tanpa you melalui kekejaman bisnes dan kehidupan.
iaitu mengenal you punya emosi, mengasingkan you punya emosi, sebab semua manusia terlalu tinggi syahwatnya. Ada masa you perlu cooling period, you kena bertenang. Dan you kena masukkan spiritual yang sangat bagus dalam minda you, baru you berkarya. Once you tengah marah apa semua, you stop, you larikan, you control marah. You nak apa? You kena cari matlamat you bukan marah. Sometimes staff merugikan, kontraktor merugikan, orang tu merugikan. Perkahwinan you, orang yang you sayang juga adalah satu masalah sebenarnya. So bila you faham apa yang you nak, you kena mengasingkan emosi untuk you mendapat antara you punya personal dengan fokus you punya business. Bonda ni banyak buka bisnes yang kadang-kadang saya rasa sangat risky. Macam Sangat risky. macam rumah hutan bonda ni. Macam apa yang bonda tahu tentang hospitality kan? Tiba-tiba bonda berani betul nak buka. Apa yang mendorong bonda sebenarnya? Ada banyak. Hmm. Pertama sekali, orang yang nampak saya, orang akan nampak tamaknya nak kaya lagi. Salah. Sebenarnya saya bekerja sebab saya tak nak otak saya bodoh. Orang yang tidak bekerja, yang tidak menggunakan otak, orang yang malas adalah orang yang membodohkan diri sendiri. Saya nak jadi kaya bukan sebab saya nak jadi kaya. Dengan pakaian saya, dengan cara hidup saya yang sangat kampung, petani. Sebenarnya, saya bekerja sebab saya suka bekerja. Yang kedua, sebab saya nak lupakan masalah, sebab dengan bekerja saya terhibur. Yang ketiga, saya nak membangunkan pendakwah yang mana pendakwah dia tak pandai bisnes, dia tak pandai cari duit. So dengan zakat tu, saya rasa saya lebih istimewa daripada manusia lain. Kenapa? Sebab saya dapat dua perkara. Saya dapat membantu diri saya dapat membantu keluarga saya, dapat membantu lagi insan lain. Yang keempat, dan bila, tak tahu yang keberapa, banyaknya berapa saya ni. Bila saya buat rumah hutan, bila saya buat resort yang sangat pelik, saya nak challenge saya punya diri. Saya pernah dapat offer sebenarnya untuk dapat doktor tau dekat London, kat universiti, pernah dapat kat Jepun. Tapi saya tak pergi sebab suami saya tak bagi. Sebab saya berjaya dari segi bisnes dan saya nak tengok kecerdikan saya ni sebenarnya apa. Saya nak tahu, saya nak sahut cabaran walaupun saya tak pandai bahasa Inggeris. Tapi walaupun dah lama menjalankan perniagaan sebagai usahawan, masih nak menguji diri, masih Ya. Yang apa yang you nampak kat rumah hutan sebenarnya, saya challenge diri saya. Contoh macam ni. Saya tahu benda tu berada kat terawang-rawang tau dekat atas ni. So arkitek, saya lah arkitek. Landscaping, saya ada landscaping. Signature food, saya ada signature food. Urutan, saya ada urutan. Holistik, saya ada holistik. So semua apa saya ada, saya nak endingkan saya punya hidup. Satu hari saya mati, semua karya saya itu ada pada satu tempat. Orang ada mansion, ada villa. Bonda ada kampung. Bonda ada kampung. Kampung Bonda. boleh dikira legasi Bonda Rozita Ibrahim untuk rakyat Malaysia. Bukan. Dia bukan legasi. Dia, kalau kita tengok Lim Gotong kebanggaan, kebanggaan bangsa Cina. Dan menyumbangkan sangat banyak untuk seluruh rakyat Malaysia. Dia bayar teks apa semua. Tapi orang Melayu buat apa? Saya nak, walaupun saya di kaki bukit Lim Gotong ke atas, dia pun tak pandai sekolah. Tapi dia lelaki yang cerdik. Hutan, orang kata dia gila. Orang pun cakap saya gila. Tapi Lim Gotong gila sebab hutan boleh jadi kasino dan sebagainya. Dan menyumbang paling besar cukai negara. Ada banyak persamaan sebenarnya Bonda Rozita dengan Lim Gotong. Sebab saya, bila kita kenal cerita-cerita tentang usahawan-usahawan yang berjaya ni kan, saya difahamkan Lim Gotong dulu dia bawa backhoe dia sendiri, traktor dia sendiri, dia korek benda tu sendiri, dia korek jalan tu sendiri. Jadi dia tahu peritnya seorang usahawan untuk membangun sesuatu legasi. Betul. Lagi satu kan saya tengok ya, kerajaan boleh buat contoh dekat Melaka untuk warisan Melayu. Tapi mungkin ini andaian saya, kalau salah minta maaf ya. Saya cakap benda fakta tapi ilmu untuk semua orang pandang. Kerajaan ni kadang-kadang dia lebih kepada mengarah orang bagi kontraktor. Dia bukan datang daripada entrepreneur. Okay, so bila seorang usahawan yang memang seni macam saya, dia berbeza. Landscape saya tak kena kut duit. Saya jaga alam. Saya tak kira bajet. Okay, siapa ada tender apa semua. Tak ada. Saya buat sendiri atas inisiatif saya. So perlu tak orang reward saya? Rozita adalah contoh pejuang mana. Tak perlulah. Tak reward pun tak apa. Tapi saya je tahu pencapaian saya tahap mana. Reward manusia tak penting. Reward Allah penting. Yang lagi satu, apa yang menarik, saya buat rumah hutan tu, saya nak bagi tahu pada masyarakat hilangnya seni Melayu.
Okey, bak kata Hang Tuah katanya, tak salah saya lah. Hang Tuah kan nyebat tidak Melayu hilang di dunia. Itu yang saya pegang. Jadi Melayu ni dah mula hilang dekat dunia. Kenapa? Oh, semua alih ke barat. Kita punya heritage mana? UNESCO kita mana? Pergi kat Jepun, Korea, China semua ada heritage. Kita Melayu kat mana? Pergi kat Melaka tu. Kita semua buat rumah batu. Jadi seni peradaban Melayu yang saya cuba saya buat. Tak tahulah lama mana saya boleh bekerja. Saya kerjalah. Rasa tak larat nanti. Jadilah dia yang tak Melayu kot. Lantak langgar situ. Untuk saya, apa yang saya nampak ni, usahawan yang berjaya macam Bunda Rosita Ibrahim, untuk menggunakan kejayaan dalam awang-awangan tu sebagai pendorong memang tak cukup. Nak katakan duit sebagai pendorong kita pun tak cukup. Dia kena ada satu yang lebih dari itu, something bigger than yourself. Yes. Saya suka ayat tu. Sebab orang selalu nampak money is the best motivation factor. Okay, sebenarnya bukan. Once you sayang bangsa, you ikhlas, you sayang bangsa, you sanggup buat apa saja. Itulah seorang politician yang sangat bagus untuk mentadbir negara. So saya anggap diri saya adalah seorang ketua kampung kat rumah hutan. Pembina insan. Ya? Yes. Pembina insan. Membina insan. Yes, merangsang. Sebab tu saya ada satu yayasan yang saya namakan Sinar Insani. Yayasan kenapa? Memberi sinar kepada insan yang lain. Allahualam. Bila usahawan di luar sana, bila mulakan suatu bisnes, kalau dah setahun, 2 tahun tu masih mendapat dorongan, alhamdulillah. Bila dah jalankan bisnes 20 tahun, Bukan senang. 30 tahun, Dia macam ni. itu lain cerita. Bisnes ni semua orang boleh kaya. Kau dengar ya? Bertahan betul. Tu yang penting kan. Senang untuk sampai ke puncak, tapi untuk kekal di puncak itu kita harus mempunyai dorongan yang lebih daripada yang biasa. Jadi untuk Bonda Rosita, untuk membina insan, untuk membangkitkan warisan Melayu dan juga kebudayaan orang Melayu kita, jangan Melayu hilang di dunia. Saya akan terapkan di Sanubari sampai bila-bila. Terima kasih Bonda Rosita. Alhamdulillah. Jangan lupa episod kedua akan menanti anda bersama Bonda Rosita Ibrahim.